Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Yang dimulakan jawatan kuasa muslimin muslimat dan mata Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang terpaksa dapat kita solat berjemaah dan insyaAllah nyambung kuliah kita dalam pelajaran ilmu tauhid atau ilmu akidah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar tu dapat kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu yang wajib kita belajar itu ada tiga. Yang pertama ilmu tauhid, yang ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Jadi tiga-tiga itu wajib belajar sekadar berdoain lah. Jadi ilmu yang wajib kita belajar tu terbagi kepada dua bahagi. Satu dipanggil ilmu usuluddin, ilmu umbi agama. Dan dia panggil ilmu furu'uddin. Ilmu furu'uddin, ilmu cabang kepada umbi agama itu dua. Pertama ilmu fiqh, yang kedua ilmu tasawuf. Belajar ketiga-tiga ilmu tu wajib hukum perdoain. Sekadar melepas pada hukum dia. Berarti ada sempadan dia. Mana sempadan ilmu tauhidnya sekadar berdoain kita tahu. Mana sempadan berdoain ilmu tasawuf hak mana. Mana sempadan ilmu fiqh berdoain hak mana. Bagi orang awam cukup sekadar melepaskan hukumnya. Jadi kalau melebih, kena lebih lagi, itu lain, itu fardu kifayah. Jadi sekadar berdoain kita tahulah. Jadi sekadar berdoain dalam ilmu tauhid itu mana sempadannya. Betul ilmu tasawuf mana sempadannya. Yang sekadar berdoain, yang tak berdosa. Kalau tak tahu sekadar berdoain, maka berdosalah kita, ya. InsyaAllah kita akan menyambung itu mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita ketahui satu persatu ialah 20. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan insyaallah hari ini kita akan menyambung lagi sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi mengetahui sifat-sifat atau mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan dua jalan. Jadi beriman dengan sifat-sifat Tuhan itu dengan dua jalan. Yang pertama secara ijmal. Secara ijmal, secara ringkas, secara umum. Iaitu wajib kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan. Dia panggil sifat kamalat yang tidak tinggi banyaknya. Dan maha suci, dia sifat kekurangan. Itu beriman secara ijmal. Wajib kita iktikadkan. Wajib kita tambat dalam hati kita itu, atau ikat hati kita itu, bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak tinggal banyaknya. Sifat kesempurnaan dia panggil sifat kamalat. Dan maha suci daripada sifat kekurangan. Kekurangan kepada makhluk, kesempurnaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping itu yang kedua, wajib diketahui beriman dengan sifat Tuhan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara tafsil. Tafsil maksudnya dengan satu persatu. Dan wajib ketahui cara satu persatu itu 20 sifat. Kerana secara ijmal tu dia tidak boleh mengekal iman kita kalau kita tidak belajar secara tafsir. Pasal kita tak belajar secara tafsir, kita menyamakan sifat Allah dengan sifat yang baru. Sebab itu kena belajar juga secara tafsir, secara satu persatu wajib diketahui. Dalam banyak-banyak sifat kesempurnaan Tuhan tu wajib diketahui satu persatu hanya 20 saja. Yang 20 ni wajib diketahui. Kalau tidak diketahui maka hukumnya berdosa. Start bermula daripada wujud sampailah kaunuhu mutakalliman. Bagi orang awam cukuplah mengetahui sekadar untuk nak mengesahkan iman saja. Jadi untuk lebih lanjut mengetahui lebih dalam itu sudah jadi kebutuhan payah. Apabila seorang tu ingin nak mengajar dan sebagainya, kena mengetahui melepasi berdoain. Jadi sekadar berdoain dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid ialah sempadannya. Ada yang wajib tak boleh tidak kena tahu, sehingga seseorang itu, siapa tu orang yang mukallaf tu, dapat membezakan mana yang qadim, mana yang baru. Itu sekadar berdoain ilmu tauhid. Jadi tak dapat membeza mana yang qadim, mana yang baru, kecuali kita mengetahui sifat-sifat Allah. Setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah, maka dapatlah kita mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala, sifat Allah tak sama dengan sifat kita. Sifat kita tak sama dengan sifat Allah. Kalau tidak, kadang-kadang kita menyamakan sifat Allah dengan sifat kita. Pasal kita tak belajar secara tafsir satu persatu. Jadi sekadar berdoa ilmu tauhid ni ialah sehingga seorang itu dapat membezakan mana yang qadim. Mana yang qadim tu mana yang sebenar-benar. Itu dia.
Mana yang baru tu dulu tak ada, sekarang baru ada. Jadi dapatlah kita bezakan sifat yang qadim dengan sifat yang baru tak sama. Zat yang qadim dengan zat yang baru tak sama. Perbuatan yang qadim dengan yang baru tak sama. Jadi nak mengetahui mak beza tu, tak boleh tidak kita belajar sifat-sifat Tuhan itu. Contoh, kita ada sifat ilmu, kan? Jadi, Tuhan pada sifat ilmu. Apa beza ilmu kita dengan ilmu Tuhan tu? Kita tahulah. Ilmu kita ni nak dapat kena berguru tak? Ya. Dengan belajar, dengan menuntut. Kadang-kadang ilmu kita tu kadang dapat senang, kadang susah. Baru dapat. Ilmu Tuhan ternapi daripadanya berguru, belajar, menuntut, senang, susah. Kita ada juga ilmu, tapi nak mendapatnya tu kena berguru dulu. Macam nak baca Muqaddam tu, sampai boleh baca juz amal, jenuh berguru dulu. Lepas tu baru boleh baca Quran, baru tahu, baru mengetahui. Sebelum tak tahu, kan? Jenuh nak membezakan baris tu. Alif baris atas apa? Alif baris bawah apa? Alif baris depan apa? Tak pasal berguru, guru yang ngajar. Kalau alif baris atas punya A, balik baris bawah punya I, baris depan U, kena berguru. Dah belajar, baru dapat apa ini bacanya, baru lancar. Ilmu dapat membaca Quran tu setelah kita berguru dulu. Tapi dah tak ada zaman sekarang ni. Dia ramah-ramah. Zaman dulu kalau kita pergi ramah ke Endon, alif 2 alif di atas alif 2 di bawah in depan un. Pergi ramah kat bedah ba 2 di atas ban tak mana dengar lagi dah. Kalau dulu kita ramah ada je bunyi tu. Semua kadang-kadang lat 3 ramah mesti ada ramah mengaji. Bila orang kampung tahu sikit mengaji, hantar kat dia. Sampailah khatam. Udah khatam, buat pulut kuning dengan ayam. Itu dah hebat tu. Zaman dulu kan. Bila khatam tu, dah sepeda ayam apa ekor nak potongnya. Pulut kuningnya. Tanda syukur khatam daripada alif dan ta sampai habis. Sampai habis Al-Quran boleh baca. Jadi ilmu Tuhan bukan dengan berguru, dengan menuntut, dengan belajar. Ilmu Tuhan pula tidak susah, tidak senang. Kita ni kadang susah ilmu tu, kadang senang baru dapat. Tuhan ternapi yang demikian. Jangan samakan ilmu kita dengan ilmu Tuhan, tak sama. Begitu basar dia. Kita bersifat basar, tak ada sifat basar dia. Basar artinya pelihat. Makna pelihat tak buta. Pelihat tu nama sifatnya. Melihat tu nama perbuatannya. Apa makna pelihat tu? Makna tak buta. Kita ni, kita juga melihat, tapi orang tak boleh melihat. Tapi melihat kita berkendak kepada anak mata. Itu bagi sifat pelihat tu. Berkendak pada mata. Berkendak pada objek. Ada benda baru dapat lihat. Tapi Tuhan ternapi daripada itu. Basar dia tidak seperti basar kita. Begitulah sifat-sifat yang lain itu. Tak sama. Dan insyaAllah ni kita akan menyambung sifat Tuhan yang ke-9. Ilmu. Biasa kita sebut ilmu lah. Sebenarnya ikut dari segi baris ilmun, tapi kita dah biasa ilmu lah. Ilmu tu artinya kita tolong buat nota kecil sikit. Makna yang paling tepat ilmu ialah bukan mengetahui. Sebenar ilmu tu maksudnya ialah pengetahuan. Bukan ilmu tu maksud mengetahui. Mengetahui tu nama perbuatan dia. Nama sifatnya pengetahuan. Itu dia. Macam saya nak mengajar ni, mestilah mengetahui. Mengetahui saya bermula dengan pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, macam mana saya nak tahu? Macam saya nak mengetahui? Bila ada pengetahuan, bila mengetahui. Bila mengetahui, maka perbuatannya mengajarlah ia akan orang. Jadi makna yang paling tepat ilmu ialah pengetahuan. Bila ada pengetahuan, maka perbuatannya mengetahui. Jadi mengetahui itu yang merupakan perbuatan, sifatnya pengetahuan. Bila ada pengetahuan, maka perbuatan mengetahuilah ia. Sifat pengetahuan tak ada pada zat Tuhan tu. Dengan sepengetahuan tu, dia mengetahuilah segala sesuatu yang mawujud ni. Tidak terlindung. Yang nyata, yang sembunyi, semua dia tahu. Kita ni, pengetahuan kita ni, ilmu kita ni, yang nampak je. Yang tak nampak, tak ada. Itu bezanya
pengetahuan kita dengan pengetahuan Tuhan itu. Jadi maknanya ilmu tu maknanya, atau ilmu tu maksudnya lah pengetahuan. Pengetahuan tu kalau pada yang baru ni, satu sifat yang Tuhan tanam pada diri kita tu, dalam hati tu. Dengan ada pengetahuan tu, maka perbuatan dia mengetahui lah. Mengetahui itu perbuatannya. Kalau tak ada pengetahuan, tak nampak perbuatannya. Orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui, perbuatannya tak sama. Kalau orang yang mengetahui, perbuatannya betul je. Macam nak masak nasi, dia ada pengetahuan kan, bila masak nasi, jadi nasi lah. Tapi kalau sebab pengetahuan dia, tahu masak je, mangko terlebih pula air lembik, kurang pula air mantap. Pasal pengetahuannya tak ada. Bila pengetahuannya tak ada, maka perbuatannya itu, mengetahuinya tak ada, maka tak jadi benda tu. Jadi pengamalan ilmu tu maksud pengetahuan. Bila ada pengetahuan, maka dia mengetahui. Bila dia mengetahui, kalau tukar rumah, dia tahu buat rumah. Macam seorang rupa nak buat rumah, orang tak tahu rumah. Pengetahuan tak ada. Ya. Maka perbuatan dia tidak mengetahui. Bila tak mengetahui, pasang tai kan tak? Tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi. Pasal tak ada pengetahuan. Bila tak ada pengetahuan, perbuatannya tak sama sebagaimana tuan rumah hendak. Jadi mengetahui itu perbuatannya. Pengetahuan tu sifatnya. Jadi ilmu ni, maksud ilmu ni satu sifat yang ada pada zat Tuhan tu, pada diri Tuhan. Dengan ada sifat pengetahuannya, maka Allah Ta'ala pun mengetahuilah ia. Pasal sifat pengetahuannya ada. Kita ada juga sifat pengetahuan, tetapi pengetahuan kita dengan berguru, dengan belajar, itu tak ada alatnya. Kadang pengetahuan kita ada yang senang, ada yang susah. Kalau pengetahuan Tuhan apa itu payah. Yang kita belajar sekolah ya, ada yang susah, belajar dia jenuh nampaknya. Ada yang senang, sikit je cikgu cakap. Tapi yang susah jenuh, terutama belajar matematik, cukup payah. Pasal nak mengingat formulanya tu. Bukan main bantah. Itu ilmu susah. Macam ilmu lain senang sikit, boleh hafal kan. Macam sejarah, dia hafal bapanya, ikut bacaan. Betul juga ilmu, macam-macam ilmu lah, geografi dan sebagainya. Tapi ilmu matematik tak boleh sekadar hafalan. Dia kena belajar sungguh-sungguh. Mana susah ilmu tu. Begitu ilmu sains, bukan senang. Betul? Orang yang nak belajar biologi tu, kimia dan sebagainya tu, bukan senang. Itu ilmu susah. Dia belajar-belajar, akhir dapat. Tapi ilmu Tuhan ni, dia tidak berguru, tidak belajar, tidak senang, tidak, dia sudah qadim, sudah sedia ada. Kalau kopi itu, kopi kita dengan Tuhan. Tuhan ada sifat ilmu, dia berguru kat siapa pula. Sedangkan makhluk ni ciptaan dia. Kalau dia seperti kita, tentulah jahil, lawan jemu tu lawan jahil kan. Jadi mana yang kesembilan, ilmu. Ilmu artinya tahu. Tahu tu, mengetahui tu perbuatannya. Buat nota sikit. Makna yang paling tepat, ilmu maksudnya pengetahuan. Bila ada pengetahuan, perbuatannya mengetahui. Kalau umpamanya pengetahuan tak ada, maka perbuatan tidak mengetahui. Dia tak tahu. Jadi mana ilmu tu satu sifat. Bila ilmu tu, maka dia mengetahui. Mengetahui itu perbuatannya. Saya nak bagi contoh satu lain lah. Itu takut pening mikir orang pula. Kita ambil pada yang baru. Itu tentang Tuhan kan. Contoh, saya bagi contoh. Penyapu, menyapu, sapuan. Apa beza dia? Kalau bahasa Melayu faham, insya-Allah faham lah. Kenapa? Kalau bahasa Melayu pun tak faham, macam mana ngajar? Kita mudah contoh dengan bahasa Melayu tentang makhluk, tentang Tuhan tadi. Maknanya ilmu artinya pengetahuan. Dengan ada pengetahuan tu, mengetahuilah Allah. Pengetahuan tu nama sifatnya. Mengetahui itu perbuatannya. Kita nak pergi kepada yang baru contoh, bagi mudah faham. Apa beza penyapu, menyapu, sapuan? Okay. Biar dia mikir dulu. Goncang otak ni, kena bagi goncang sikit. Mentok dia ikut apa yang dapat je.
Penyapu tu nama sifat. Contoh botol yang melekat pada botol ni kan, biru tu sifat, betul tak? Bila ada biru tu, betul tak? Perbuatannya dia mesti menumpang kat zat ni. Dia tak, sifat tak jawab sendiri, betul tak? Penyapu tu nama sifatnya, betul tak? Menyapu tu perbuatan, betul tak? Menyapu tu perbuatannya. Sapuan hasil sapu tu, serbuk ke, kaca ke, kayu ke, betul tak? Jadi mana penyapu tu nama sifat. Menyapu tu perbuatan, nampak kat bedah tu ngonyuhnya. Nyapu. Sapuan tu hasil dia sapu tu. Banyak ke habuk sikit. Tu. Jadi penyapu tu nama sifat. Menyapu tu perbuatannya. Bila ada sifatnya, maka perbuatannya menyapu lah ia. Sedang menyapu, dapatlah hasilnya. Hasil tu dipanggil sapuan. Boleh? Satu lagi. Kita pernah bahasa Melayu dulu, terang baru bahasa ilmiahnya. Satu, memukul pukulan. Rupanya sama. Tapi keedah pahaman tak sama. A dengan B tak faham sama. Arti memukul tu, pukul sama je lah. Yuk, tak sama. Mana mahu ya. Dari segi ejaan pun tak sama. Pemukul tu nama sifatnya. Memukul dengan tok. Pukulan hasil empuk tu. Bengkok ke, pecah ke, hancur. Kalau cakap itu faham, insya-Allah faham. Nanti kan cepat tanggap. Kita bagi dua benda-benda yang mudah dapat dulu. Terang baru cerita lain. Pemukul tu nama alat. Hema ke, kayu ke, botol ke, nama benda tu. Nama sifat benda tu. Memukul perbuatan. Dia ambilnya hema tadi. Tom. Tu namanya memukul. Pukulan hasil yang empuk tu. Hancur ke, pecah ke, tu maksudnya. Jadi tak sama lah. Sifat dengan perbuatan lain dia tak sama. Ilmu maksudnya pengetahuan, tu nama sifatnya. Perbuatannya mengetahui. Bila ada pengetahuan, maka mengetahui Allah Ta'ala itu akan segala sesuatu, sama ada sekecil-kecil benda atau sebesar-besar benda. Ada dia. Jam tak apa, dia cakap bebas sikit. Pasal kalau betul-betul tak skrip, dia memang dia komplain. Kadang-kadang terlajak sikit je. Tapi komplainnya berjela-jela. Jadi maknanya ilmu sifat sebenarnya ilmu tu maksudnya ialah pengetahuan. Kita disuruh bilang sifat sebenarnya, bukan bilang zat atau bilang perbuatan. Kalau mengetahui tu bilang perbuatannya, bilang tugasnya, bilang takluknya. Tak mampu kita nak bilang perbuatan Tuhan tu, tapi kita suruh bilang nama sifatnya. Jangan Tuhan nak jadikan sepokok royan. Macam mana Tuhan buatnya? Berapa gulanya, berapa tepung, tak nampak, tak tahu fikirnya. Jadi kita fikir Tuhan tak ada sebab pengetahuan juga lah, perbuatannya yang gaji. Cuma apa Allah buat durian ni? Satu biji durian ni berapa gambar durinya? Tak nampak, tak boleh kita kira, tak ada contoh adunannya. Tetapi bila ada sifat pengetahuan, maka perbuatannya boleh buat apa saja. Pasal berpunca daripada sifat pengetahuan ini. Sifat pengetahuan itu satu sifat yang ada pada zat Tuhan itu. Bila sifat pengetahuan, nampaklah perbuatannya itu dia maha mengetahui. Itu dia. Jadi begitulah maksudnya kita mengetahui itu secara detail sikit. Jadi makna ilmu tu, mengetahui itu makna yang tidak tepat. Makna yang paling tepat ialah pengetahuan. Bila ada pengetahuan, maka perbuatannya, maka dipanggil, kalau seorang, maka orang panggil cikgu tu dia mengetahui. So dia belajar pasal ada pengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan, macam mana perbuatan dia nak ngajar? Itu kalau pada makhluk. Kalau pada Tuhan tidak seperti kita. Beza kita ni mengetahui itu tidak seperti Tuhan. Mengetahui kita dengan berguru, dengan belajar, dengan menuntut. Kadang ilmu, kadang senang, kadang susah. Dipaksa diri baru tahu. Tuhan dia sudah sedia ada.
Jadi kalau tak bagi sifat-sifat Tuhan, tahu kita sama sifat Tuhan dan sifat kita. Gamak Tuhan itu dia tahu mana belajar ya? Atau macam mana dia gamak? Datanglah pikiran-pikiran tu dah nak nyambungkan kita dengan Tuhan. Itu panggil syirik namanya. Biasa kita tak dapat beza ilmu Tuhan dengan ilmu kita tu. Tu dia. Jadi kalau tidak dapat bezakan, maka orang ini telah menyambungkan Tuhan dengan sesuatu. Ini bawa pada syirik Allah Ta'ala. Jadi ilmu maksud pengetahuan. Ataupun mengetahui itu namanya perbuatan. Mengetahui itu namanya perbuatan itu. Nombor 9, ilmu. Ilmu artinya tahu. Tahu tu pengetahuan. Itu tahu tu ialah perbuatan ya. Tahu tu perbuatan. Sifatnya pengetahuan lagi. Maka mustahil jahil. Makna Tuhan berilmu tu, Tuhan tahu tu, mengetahui tu, maknanya dia tak jahil. Kalau jahil tu kata akal mustahil. Mustahil tu hukum akal ke akal hukum? Banyak yang belajar. Macam orang yang hafal Quran 30 juzuk ya. 30 juzuk dia hafal Quran. Atau mikir hafal Quran 30 juzuk, ya habis. Satu juzuk muka surat. Entahlah. Satu juzuk muka surat. Bantah jangan balik dengan saya mau. Okey. Satu muka surat berapa baris? Satu daripada atas sampai bawah baris. Ya. Satu baris berapa huruf? Jenuh. Aku tak balik kita balik ni. Jadi ilmu yang Tuhan anugerah pada seorang tu tak sama. Alim berilmu, dia sekadar menghafal Quran 3 juzuk. Tapi tak sama orang nombor 2 ni kan. Pak Abu ni, dia bukan saja menghafal 3 juzuk, dia tahu satu juzuk muka surat. Satu la berapa baris. Satu baris berapa huruf. Kamu dah tahu lagi. Dalam Quran tu huruf alif dia berapa? Mau ngaji dalam tu ya. Huruf ya dia berapa? Tak balik kita ni kan. Itu sebab kita tahu tu dengan berusaha belajar. Kita bedik-bedik. Rupanya satu baris paling tak adanya mesti ada 30 huruf. Pasal dia bedik. Dia kaji. Kalau tak kaji mana tahu. Kita dapat tahu kena berusaha kan. Tapi Tuhan dah tahu dah. Macam setiap bulu kambing tu. Tuhan tak payah kira tahu dah. Kalau kita, kamu lagi tak, bila berapa sebelum jangan balik. Nggak tahu apa hari, berusaha. Nak tahu tu kena berusaha, belajar betul-betul. Paksa diri. Tapi Tuhan tahu. Seekor kambing A dan kambing B tu dia tahu berapa bulunya. Kita nak tahu kambing. Cik bilang, satu kambing tu berapa bulunya. Nak milang rasa 3-4 hari tak selesai kot. Tetapi Tuhan tahu selai daun yang jatuh ke bumi tu berapa oratnya. Satu daun tu berapa orat, tak terbilang kita. Begitulah ilmu kita. Kalau tahu, kena belajar, kena tuntut, kena kaji. Kadang senang, kadang susah, tapi tak sama ilmu Tuhan itu. Itu bezanya. Jadi dapat kita mengaku bahawa ilmu kita, Tuhan bagi sikit ilmu, janganlah besar diri sangat. Jadi cikgu usah nyombong sangat. Jadi doktor main sombong sangat. Jenuh 4 bulan belajar mau dapat doktor. Dapat doktor nyombong hebat. Orang Melayu apa itulah. Bila pangkat nyombong orang. Patutnya bersyukur kamu dapat pening kepala nampaknya. Patut jangan sombong bila datang klinik. Yes, bagi salam. Assalamualaikum pakcik, makcik, apa masalah boleh saya bantu? Ini dah. Nyombong macam masam. Tapi gaji ambil pula. Gaji ke rakyat bayar? Patut layan rakyat baik. Kalau saya dulu kerja-kerjaan biasalah. Kami bagian pergigian. Pergi sekolah-sekolah. Tak ada nak menyapil langsung. Lepas tu tanya, apa hal pakcik nak minta bantuan ke? Kami sediakan bilik. Tak ada, diam. Ini je. Nyombong jawapannya. Tapi bila sakit gigi datang klinik pula. Datang klinik pun tak, jangan datang. Sakit cabut sendiri dengan belayar. Tidak pula. Ngabarkan saya dah bengkok gigi baru hari. Tolonglah, patut buang-buang. Pandai pula. Tapi nyombongnya. Kadang-kadang kita bekerja jabatan, kadang orang non-Muslim ni lebih hormat kita. Good morning. Cakap putih pun tak kisahlah. Kita selamat pagi malam. Betul. Salam juga. Kalau bagi salam buat tak tahu je. Mak. Telah doktor. Itu biasa. Dapat payah nak belagak lebih. Itu dia. Soal belagak sangat. Kerana orang yang rendah
budi pekerti yang apa kata orang menghormati orang tu, kalau pencen baru ingat lagi. Tapi kalau sombong, hormat tu masa tengah kerja, lepas kerja tak pergi melayan dengan muda. Dasar dia ketua kita tak? Lepas kerja tak ada layan lah. Tapi kalau dia baik, lepas kerja mau semedang ingat. Mana buat, mana Tuhan lama tak jumpa. Ini kalau nyombong, kalau tukar, kalau dia tukar dapat tukar lah. Buat kulit kuning orang tu. Buat kulit kuning. Ada semua tak kena. Itu tak kena, ni tak kena. Orang jadi bos ni, ia menyelesaikan masalah, bukan mencari salah. Tiap-tiap cari, ada salah. Patut selesaikan masalah. Patut tuan-tuan kerja dia bagus, kau dapat kita perbaiki lagi. Bagus ni dah. Itu tak kena, ini tak kena. Betul, kalau ada pun tak boleh buat kerja. Tak ada, kita rasa lapang ada dia. Kalau ada, terpaksa buat. Kalau tak ada, Alhamdulillah tak datang macam kita. Pasal kita selampau mencari salah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi bos ramah, jadi pemimpin ni payah. Jadi pemimpin tu, dia menyelesaikan masalah, bukan mencari salah. Jadi kata hayat artinya tahu. Ilmu artinya tahu. Maka mustahil ada jahil. Jadi tahu tu, mengetahui tu nama perbuatannya. Pengetahuan tu nama sifatnya. Bila ada sifat pengetahuan, maka tahulah ia, mengetahui dia. Maka demikian, maka mustahil jahilnya. Jadi kalau Tuhan ada sifat pengetahuan, kemudian dia mengetahui, maka mustahil jahil. Kerana jahil itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan hanya pada makhluk, tidak ada pada pencipta. Apa dalil Allah Ta'ala bersifat ilmu tu dia? Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah Ta'ala itu amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Kita ni mengetahui tak setiap sesuatu dia. Kita mengetahui sesuatu dengan belajar. Yang tak belajar tak tahu. Ya. Jangan kita pakai motor. Kalau pakai motor tahu. Pakai kereta pun tak tahu. Tahu sikit-sikit je. Kalau bagi kat dia orang, patut skru ada 8, tinggal 1. Macam mana dia satu? Sebelum jalan udah lah. Lama tak lama enjin tu. Kalau skru yang 8 dia pasang. Ini pasang itu tinggal 1. Dah ada bunyi jalan yuk dah. Tak sampai sekadar dah hancur. Pasal 1 skru tak ada. Patut bila buka 8, isi 8 juga skru tu. Pasal dia mengetahui sesuatu saja. Dia mengetahui motor, tak mengetahui ilmu pemimpin kereta. Tapi Tuhan, dia mengetahui tiap sesuatu semua dia tahu. Malaikat dia tahu, jin dia tahu, manusia semua dia tahu. Ilmunya meliputi inkishaf. Betul. Macam ilmu kita. Kita dapat melihat baru tahu. Yang dalam hati dapat lihat, tak tahu. Nampak okey, tapi dalam hati, Ustaz, Allah memang bila berhentinya? Kemudian dah nak kencing. Contohnya. Tapi Tuhan tahu. Seseorang tu yang zahir pun tahu, yang batin pun tahu, yang terang dia tahu, yang gelap dia tahu. Pasal Tuhan tu dia bersifat ilmu itu takluk inkishaf. Inkishaf terbuka. Yang nyata dia tahu, yang tak nyata dia tahu. Betul Tuhan kata dalam Quran, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Aku mengetahui kamu yang terang, yang nampak. Dan juga yang tak nampak aku tahu. Betul. Boleh kita nampak yang terangnya. Betul. Yang gelap, yang tertutup tak tahu. Betul. Tapi ilmu Tuhan ni dia mengerti tiap-tiap sesuatu. Mana tiap sesuatu selain daripada Tuhan, semua sesuatu. Sesuatu tu tidak sunyi daripada pengetahuan dia. Betul. Sifat pengetahuannya. Kemudian dengan sifat pengetahuan dia mengetahuilah. Betul. Tabiat atau kelakuan sekalian makhluk tu. Betul. Tak ada sesuatu pun yang terkeluar daripada pengetahuannya. Maka perbuatan dia mengetahui. Dan sepatutnya bagi orang yang mukmin, sepatutnya, sepatutnya maksud wajib lah. Dan sepatut bagi orang mukmin beriktikad atau mengiktikad. Orang beriman dia mesti mengiktikad. Ikatlah, iktikad tu iktikad tu maksudnya iktikad tu maksudnya kita tambatkan atau kita iktikadkan dalam hati kita tu. Apa nak iktikad kan? Hendaklah kita berasa amat takut membuat maksiat kerana Tuhan mengetahui akan halnya. Jadi maknanya kalau orang dah tahu Tuhan bersifat ilmu, kita hendaklah beriktikad, tambat hati tu. Kita nak buat sesuatu, Tuhan tu mengetahui. Buat yang baik dia mengetahui, buat tak baik dia mengetahui. Kalau buat terbaik, syukur daripada Tuhan.
Bila tak buat baik, cepat-cepat minta ampun dengan Tuhan. Kalau bersangkut dengan Tuhan, kalau dengan makhluk, kena minta maaf lah. Kerana dia bersifat ilmu. Itu dia. Dengan pengetahuan tadi, dia mengetahui akan segala perbuatan makhluknya. Jadi orang yang dah tahu Tuhan dari sifat ilmu, pengetahuan, lalu dia mengetahui, maka ditambatlah hatinya daripada berbuat sesuatu, sama ada baik dan buruk, kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi kalau kita tahu sifat Tuhan, Tuhan bersifat ilmu, tak beranilah buat larangan Allah, kan? Pasal dia tahu. Jadi apa yang kita buat yang suruhan je. Larangan ketiga, Tuhan dia bersifat ilmu. Betul hakikat iman tu. Dia mesti ada dua perkara. Orang yang kenal Tuhan tu, dia panggil orang beriman. Hakikat orang beriman tu mesti dua perkara dalam dirinya. Yang pertama, mesti syukur. Bila buat baik, syukur kepada Tuhan. Yang dua, sifat orang beriman apa? Sabar. Larangan-larangan Tuhan tu jangan dituruti. Kalau ikut, maka tak masuklah orang kata sebenar orang beriman. Jadi hakikat iman, sebenar beriman tu, dia mesti ada dua sifat dalam diri seorang tu. Mesti ada sifat syukur, mesti ada sifat sabar. Syukur dapat melaksanakan, dapat semayang, dapat alhamdulillah lah, dapat semayang, dapat ngaji, kan. Kalau tak cukup syukur dia, mesti ada sifat sabar. Segala larangan-larangan Allah tu mesti dihentikan. Maksiat-maksiat tu kena sabar, walaupun benda tu sangat berkenan. Atau apa yang Tuhan larang tu benda berkenan lah tu. Bila dapur awak dah, berkenan. Bentak dah kahwin tu. Ada orang muda segar masa balik. Contohnya. Tak benda tu macam orang kencing manis lah. Kata doktor, awak jangan makan manis, nanti bertambah penyakit. Hati nak pantang benda suka. Tapi bubur tahu ratio ni marah. Orang buat bubur ni, buat pengayu sampai kata berskar apa? Bersakor dia orang tu ya. Bersakor tu maksud gulanya padat betul Orang tu dia. Bubur kacang apa boleh tahu mentak doktor dah kapung. Awak kencing manis jangan makan gula baru, sikit-sikit dulu. Ini marah Allah. Apel bubur orang ni tahu ratio katanya. Orang bubur tak lah manis. Ada benda yang pantang tu benda suka kan. Sedang kita ada penyakit dalam. Patut kena berpantang lah. Ambil kita tadi, larangan Allah tadi banyak yang kita suka, tapi kita bersabar untuk melakukannya. Sabar untuk tahan diuji. Kadang kita uji nikmat. Jangan nak uji kesabaran. Jangan nikmat tu mengambil kesempatan hanya kita menggunakan nikmat hanya untuk diri kita saja. Atau berlebihan dalam nikmat tu. Kena sabar. Walaupun hak aku, tapi tak boleh berlebihan. Sebab tu Tuhan kata dalam Quran apa? Kalau makan tu halal kan? Minum tu halal kan? Tuhan halal kan? Tapi Tuhan kata apa? Wala tusrifu. Kulu washrabu, makanlah kamu. Washrabu, minumlah kamu. Wala tusrifu. Tapi jangan lebih-lebih. Pasal berlebih. Innahu la yuhibbul musrifin. Sebab aku tidak suka orang berlebih. Jadi maknanya orang beragama ni dia ada peraturan. Dia kena tak pasal akul hukum syarak tu. Kadang wajib, kadang haram, kadang sunat, kadang makruh, kadang harus. Jadi hakikat orang yang kenal Tuhan tu tak boleh tinggal dua sifat ini. Mesti dia bersyukur, dia mesti bersabar. Bila buat semayang selesai, ngaji selesai, alhamdulillah Allah aku semayang tadi, alhamdulillah aku puasa tadi. Kadang tak cukup iman tu, mesti ada sifat sabar. Sabar maknanya menahan diri daripada melakukan larangan-larangan Allah. Tentang maksiat kena sabarlah. Walau benda disukai, tetapi ini perintah Allah. Jadi orang yang kenal Tuhan tak boleh tidak. Bila terbuat baik, dia syukur kepada Tuhan. Bila nampak maksiat, dia kena sabar. Itulah hakikat iman. Tak boleh tinggalkan. Kalau dua itu, maka itulah sebenar-benar orang beriman. Kerana dua sifat itu tidak sunyi dalam hatinya. Yang pertama, sifat syukur. Berbuat taat itu syukurlah. Ya, dalam banyak-banyak orang, kita dapat buat taat. Syukurlah banyak-banyak. Kemudian, tak memadai terima kasih ya. Tak ada sifat sabar. Maksiat tu, larangan Tuhan tu, kena sabar. Betul. Macam tengok doyan tu golik tu. Doyan awak tak banyak, doyan orang banyak ya. Ataupun doyan sempadan tak kena dua kita dengan dua doyan orang lain. Atau jatuh dia nafsu ambil. Tapi kalau orang yang ada sabar, tak boleh. Ini orang punya lagi pun
Duri doyan aku dengan doyan dia lain. Kena sabar. Kalau tak sifat sabar, penuh lah bakal ya pasal mahal. Kat sana sekilo RM14, RM16. Itulah bezanya orang beriman dengan orang yang tak ada iman. Tak masuk iman lagi. Bukan tak ada iman. Iman tak ada tapi tak masuk lagi. Jadi hakikat iman tu mesti dua perkara. Mesti ada syukur, mesti ada sabar. Tak boleh lari. Nak jadi orang mukmin yang betul-betul sebenar-benarnya, mesti ada sifat itu berganding atau melekat kat hati tu. Ada sifat syukur, ada sifat sabar. Bila buat taat, syukur pada Tuhan. Tuhan yang bergerak kita taat tu. Bila nampak maksiat, kita kena sabar. Walaupun benda itu sangat disukai, tapi tengok banyak mudarat ke mana manfaat. Kalau banyak mudarat, kita tinggalkan. Itu dia. Maksiat mana ada manfaatnya kan. Tapi manfaat pada nafsu lah. Tapi dari segi agama, dia tidak beri manfaat. Akan boleh mudaratkan kita. Jadi dia kata, barang siapa sudah mengetahui orang tak bersifat ilmu, dia kata, sepatutnya orang tentang Tuhan ada sifat pengetahuan, dia mengetahui segala sesuatu tu. Dan sepatutnya bagi orang mukmin, orang mukmin tu orang beriman, mengiktikad, tambatlah hati tu, ataupun yakin Allah Ta'ala melihat segalanya tu. Ia hendaklah berasa amat takut membuat maksiat kerana Tuhannya mengetahui akan halnya. Itu dia. Kan Tuhan tu dia sifat pengetahuan dan mengetahui dia. Mengetahui dia tu wala terbuka wala tertutup. Mau kita masuk bilik Tuhan kan nampak mana mahu itu. Itu kita. Tuhan ilmunya inkishaf. Benda yang terang, benda yang sembunyi semua dia tahu. Yang terbuka, yang tutup. Jadi kalau ada perasaan Tuhan bersifat ilmu, tak berani kita buat sesuatu melainkan perbuatan yang baik saja. Kerana ilmu Tuhan tu inkishaf. Walaupun kita tutup lampu gelap gelita, Tuhan akan nampak. Atau lampu peti kukuh, orang akan nampak. Tapi Tuhan, orang beriman meyakini ilmu Tuhan tu bukan saja benda tutup, tapi dia mengetahui yang terbuka, yang terang, yang semua dia tahu. Kan Allah Ta'ala menyatakan Quran apa? Tuhan ngabarkan dia sifat ilmu. Ya'lamu, aku mengetahui. Sirrakum, yang sembunyi. Wajahrukum, dan aku mengetahui yang terang. Tak dapat kita nak lawan. Sembunyi macam mana pun, korang macam mana pun, Tuhan ngabar dia tahu. Apatah lagi yang terang. Jadi kalau ada kita tahu Tuhan bersifat ilmu tadi, ada sifat pengetahuan tadi, lalu dia mengetahui, perbuatannya mengetahui, maka naklah kita tambat atau etikat hati kita tu berasa tak aman jika sesuatu yang kita buat tu bertentangan dengan Allah. Rasa Tuhan tu tidak sunyi dari sifat pengetahuannya itu. Dan yang ke-10, sifat yang ke-10 hayat. Kita sebut ayat sebenarnya hayatun, hayah sebenarnya. Bacaan sebenarnya hayat, tapi kita dah biasalah sebut hayat tu hayat lah, hidup lah. Sifat yang ke-10 hayat, ataupun hayah. Kita wakaf. Kalau kita sambungkan hayatun. Hayat artinya hidup. Ini pun kita terjemah dia. Hidup tu perbuatannya. Maknanya sebenar hayat ialah perhidup. Perhidup tu sifat. Bila ada perhidup, maka perbuatannya hidup. Maka mustahil mati. Kalau Tuhan mati seperti kita lah. Jadi maknanya bila ada sifat Tuhan, sifat perhidup, maka hiduplah dia. Hidup tu perbuatannya. Tapi kalau sifat perhidup tak ada, maka tak hidup. Itu kalau pada Tuhan tu, sifat perhidup dan hidup tu melekat pada zat Tuhan tu. Tak berpisah. Kita ni hidup dan perhidup dengan hidup tu melekat pada zat kita juga. Tapi satu masa akan berpisah. Bila satu masa kita mati, maka sifat perhidup tu akan pisah pada kita. Maka tak nampaklah perbuatannya hidupnya itu. Bila tak nampak perbuatan hidup tu, maka tak lama ada orang tu. Kerana orang yang tak ada sifat perhidup, dia tak boleh sama dengan orang yang hidup. Ada orang kawan dengan orang tak ada sifat perhidup. Habis-habis semalam kalau mati petang, mati 6.30 dan malam. Tapi kalau sifat perhidup Tuhan ambil waktu siang, habis-habis pukul 10.30 sebelah je, pukul 10.30 je, atau pukul 11. Itu masuk lubang lah kita. Orang tak ada sifat perhidup, mana boleh berkawan dengan orang ada sifat perhidup? Sekejap je. Pasal bila tak ada sifat perhidup, maka dia tak hidup. Bila tak hidup, maka dia tak, orang yang tak hidup berkawan dengan hidup dah boleh? Boleh. Sementara waktu adalah bersama kita, lepas itu tak adalah bersama kita. Jadi sifat yang ke-10 makna hayatun atau hayat makna perhidup.
Maka dengan sifat penghidup maka Allah pun hiduplah dengan cara Allah lah. Macam kita ada sifat penghidup kita dengan cara kita lah. Penghidup kita ni dengan nyawa, dengan nafas, dengan makan, dengan minum. Tapi penghidup Tuhan bukan dengan nafas, bukan dengan minum. Tu dia. Tu beza. Kita ada sifat penghidup, Allah Ta'ala pun ada sifat penghidup. Tapi penghidup kita ni berkendak kepada nyawa, berkendak pada makan, berkendak pada minum dan segala-galanya. Penghidup Tuhan tidak berkendak pada segala-galanya. Dia sudah ada sifat penghidup tu pada azal lagi. Sebelum ada makhluk lagi dah ada. Dan hidupnya qadim, sudah sedia. Sebelum tidak hidup dan mendatang. Sifat penghidup sudah sedia ada atau dipanggil qadim. Jadi dia kata seterusnya kata hayat artinya hidup. Hidup tu perbuatannya. Tapi maknanya sebenarnya ialah perhidup. Bila dia perhidup, maka hiduplah dia. Maka mustahil mati. Kalau Tuhan mati, apa kita? Jadi hidup kita ni diakhir dengan mati. Itu je bezanya. Dan hidup kita ni dengan bernyawa, dengan menafas, dengan makan, dengan hidup Tuhan tu tak ada demikian. Ternapi. Dari Tuhan bersifat hidup, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di surah Al-Baqarah ayat 215 ayat surah Al-Furqan ayat 58. Tuhan mengabarkan yang dia tu hidup tak sama dengan hidup kita. Apa kata Tuhan kita? Berserahlah dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tidak mati. Kalau nak berserah ni, serahlah pada Tuhan yang hidup yang tidak mati. Kalau berserah manusia, dia akhirnya mula hidup, akhirnya mati. Maknanya berserah pada makhluk ni rugilah kita. Kerana kita berserah orang yang hidup, akhirnya mati. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, hidup yang tak mati-mati. Nak serahkan segala pekerjaan kita ni kepada Tuhan yang hidup yang tak mati. Tapi kita banyak berserah pada makhluk. Awak kalau tak bendang, macam mana nak hidup? Awak kalau tak nangkap ikan, macam mana nak hidup? Itu ikhtiar saja. Bukan benda itu menyenangkan. Kalau kita kata benda itu menyenangkan, itu bukan syirik. Mana kita mengaku Tuhan boleh menyenangkan, makhluk boleh menyenangkan. Sama. Sedang tu ada agama, nak kita berserah kepada yang hidup tak mati. Yang kita ni berserah pada hidup mati, takkan lama. Awak kalau tak ada pencen tu lah. Awak tumpul tak ada pencen lagi. Ada pencen lagi. Awak kalau tak ada bendang tau lah. Kalau mati tu ada bendang lagi. Itu sebagai usaha ikhtiar saja. Bukan itu boleh menyenangkan kita. Kalau kita kata benda itu boleh menyenangkan kita, itu bagi syirik namanya. Menduakan Tuhan dengan sesuatu. Ahli Sunnah wal Jamaah kata wajib usaha dan ikhtiar. Tetapi jangan kamu iktikad usaha dan ikhtiar itu memberi bekas. Kalau kamu kata usaha itu yang memberi bekas, itu dipanggil syirik. Syirik yang tersembunyi. Syirik ada dua. Satu syirik khafi, satu syirik jali. Syirik jali ni menyembah selain Allah Ta'ala. Tapi kalau syirik khafi ni tidak menyembah selain Allah Ta'ala, tapi syirik segi perbuatan, dari segi sifat. Tuhan boleh menyenangkan, makhluk boleh menyenangkan. Tuhan boleh mendatang mudarat, makhluk boleh datang mudarat. Tuhan boleh menyihatkan, makhluk boleh. Awak kalau tak ada makan ubat ni, entahlah. Bukan ke syirik? Ubat tu usia ikhtiar je. Kalau makan sembuh, bukan sebab ubat itu. Kalau kita tak sembuh, mana ubat tu nak bekas. Tapi usaha disuruh makan. Kalau sakit, kena makan ubat. Tetapi jangan kita buat keputusan dengan ubat ini. Awak kalau tak ada ubat ini, entahlah. Sebab ubat ini awak nampak ngeropeh sikit, kita orang tu ngeropeh tau. Kalau tidak, tak ada dah. Dianggap bila makan ubat, hidup. Tak makan hidup, tak makan ubat, tumpul. Sebabnya ada kuasa. Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan ubat manusia. Itu namanya syirik khafi. Sedangkan ubat tu adat saja. Adat yang saya makan ubat ni yang adalah kurang sikit. Dia tidak mengatakan ubat sekata-kata. Sebab tu hukum adat tu ada tiga kan. Ada wajib adat, ada mustahil adat, ada harus adat. Jadi bila manusia ni tak sunyi, kadang-kadang terlibat dengan hukum syarak, macam mana hukumnya. Kadang-kadang terlibat hukum akal, macam mana hukumnya. Kadang-kadang terlibat hukum adat. Jadi maknanya bila dia makan ubat tu, pada adatnya, makan ubat tu, ya, hukumnya wajib pada adat saja. Biasa. Kadang-kadang adat tu lihat pula. Sudah berkali-kali. Kalau sekali makan, belum nak anggap adat lagi. Tapi bila 2 sampai 3 kali kata makan, semua makan, baru kata adat. Kalau baru sekali 2, tak boleh adat lagi. Jadi, tak boleh kata adat awak makan ubat ni, alhamdulillah lah. Maknanya kita memandang kepada adat. Yang menjadi ubat pun Tuhan, yang menjadikan adat boleh nyembuh pun Tuhan. Nak cakap apa itu lah.
awak sebab ubat ini awak bengkak sikit, entah-entahlah kata ha. Mana itu nama syirik tu, syirik tersembunyi. Mana dia? Biasanya setelah kita makan 3 kali kata wajib pada adat sembuh. Mana dia? Wajib pada adat saja, bukan ubat tu yang menyebabkan sembuh. Mana dia? Contoh lagi apa? 2-3 kali makan. Kalau sekali dua belum kata kenyang lagi. Kalau sepanjang-panjangnya makan, baru kata wajib adat. Makan tu menjadi, bila makan wajib pada adat kenyang. Tak makan kata adat mustahil. Itu dia. Setelah berkali-kali. Hukum adat tu mengacu kepada kebiasaan. Kalau sekali dua belum dikata adat lagi. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sebagai perumpamannya, berserah dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati-mati. Kalau nak kita berserah ni, naklah kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati-mati. Kalau kita berserah pada yang hidup, tak sama pun dia pun bukan boleh tolong kita pun tetapi tak segala keyakinan kita, kehidupan kita dan kematian kita naklah serah kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Dan sepatutnya bagi orang mukmin, orang yang beriman, mengiktikad atau percaya atau yakin, ia hendaklah menyerahkan, ini bergantung dirinya kepada Allah. Jadi orang beriman ni nak berserah hanya kepada Allah. Dari segi zahirnya kita nampaknya berkawan, minta orang bantu kita. Dari segi zahir je. Pasal orang tu pun Tuhan yang baginya. Dia nolong kita pun dengan gerak Tuhan ya. Tapi jangan mandangkan makhluk tu yang sebab aku jaya dia nolong aku. Itu yang salah. Pada hakikat Tuhan yang bagi pembantu-pembantu untuk berjaya tu. Bukan sebab sesuai kita, bukan sebab kawan kita nolong kita berjaya tu. Tapi nak sepenuhnya berserah kepada yang maha kuasa tadi, iaitu Tuhan yang hidup dan tidak mati-mati. Jadi insyaAllah cukup 2 sifat malam ini kita ketahui. InsyaAllah kita sambung sifat yang lain pula, sifat yang lain pada sedi akan datang. Jadi hari ini 2 sifat je. Ilmu artinya apa? Pengetahuan. Mengetahui itu perbuatannya. Bila ada sifat pengetahuan, maka mengetahuilah Allah. Tapi sifat pengetahuan ni yang tak terpisah sampai bila dengan zat Tuhan. Tapi kita ni pengetahuan kita tak kekal. Bertambah tua lagi korang, tambah kurang lagi korang, mengetahui je mungkin korang tak sama masa muda yang kemarin. Tapi zat Tuhan, sifat Tuhan tidak berkurang sampai bila masa. Kalau seorang tu masa muda pengingatnya kuat, tapi satu masa dia akan korang. Itu namanya pada hakikatnya zat dan sifat hanya pada Tuhan saja. Kalau ada pada makhluk, dipinjamkan saja atau kiasan saja. Dalilnya apa yang ada pada kita tidak kekal. Jadi pada hakikatnya zat sebenar, sifat sebenar adalah pada Allah Ta'ala saja. Kalau ada pada makhluk dipanggil majazi, pinjaman saja, kiasan saja. Sebenarnya tak ada, dipinjam dengan Tuhan saja. Dalilnya tengok orang-orang yang lama-lama itu mana ada dah, ada. Dipinjam, walau alim macam mana pun, cerdik macam mana, tak ada nampak di matanya. Pasal itu tak ada. Dan yang ke-10 tadi hayat. Hayat artinya perhidup. Dengan ada sifat perhidup tu, maka Allah Ta'ala hidup. Hidup tu merupakan perbuatannya. Punca pasal sifat macam kita tadi. Macam kita lah. Pasal kita boleh bergerak boleh bangun pasal apa? Pasal ada sifat perhidup dalam badan kita ni. Jadi sifat perhidup Tuhan tarik. Sifat perhidup tu, maka tak bergerak lah kita. Jadi ada sifat perhidup, maka bergerak lah kita. Sifat perhidup Tuhan tahu kenyawa tu. Bila Tuhan tarik sifat perhidupnya, maka tak bergerak lah kita. Tapi perhidup Tuhan tidaklah demikian. Perhidup Tuhan tidak berkendak pada nyawa, tidak pada nafas, berkendak makan. Tapi hidup makhluk ni berkendak pada nyawa, nafas, makan dan sebagainya. Dan insyaAllah kita sambung sekatan sifat yang nombor 11 pula. Jadi sebagai orang awam, taklah mengetahui. Kalau tanya orang, kat bedah. Hidup tak apa-apa. Hidup tu sifat Allah. Artinya apa? Pengetahuan. Sudah cukup lah. Apa ada pengetahuan? Itu dah betul kebayang. Sekarang itu je. Basah tak apa? Awak sabuk dalam bendang ni tak ada masa, tak lepas tak ni. Dan 20 tu sekurang kita mesti tahulah. Bila sebut nama sifat tahu, itu sifat Allah, arti begini. Nak ngurai lagi tu dah betul kebayang lah. Jadi itulah setakat sekadar berdoa yang wajib kita tahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hal malaikatil muqarrabin fi afni ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.